walaupun bila PRU 14 ini bila BN kalah, ramai juga daripada komponen daripada BN yang hilang diri, yang daripada 14 ini yang tinggal hanya 4 saja. Tapi KIMA ni setia kepada UMNO dan juga Barisan Nasional. So justru sebelum ini kita ni tidak ada kita tak berikan satu tekanan kepada UMNO dan Barisan Nasional berkaitan dengan kursi. So kali ini yang memang daripada pemimpin atasan dari Barisan Nasional dan juga UMNO sedarkan kepentingan parti KIMA ini yang mana kita setia walaupun waktu-waktu yang ini yang kita memang setia pada mereka, kita tak lari macam orang lain tadi. So kali ini dia orang dah jaminkan, dah bagikan kata betul untuk kita nak adakan kursi untuk bertanding. So ini yang kita dapat lihat lah yang sekarang senario daripada akar umbi ini kita boleh baca lah. Mereka dah sedar kesilapan yang mereka dah lakukan dalam PRU 14 ini. Dan juga dalam 4 tahun yang ini dah 3 Perdana Menteri dah tukar. Ini satu sejarah dalam sejarah Malaysia. Dan juga ekonomi dah jatuh, dah banyak masalah-masalah telah timbul dan dirasai oleh rakyat Malaysia. So kita fikirlah yang untuk PRU 15 akan datang ini memang BN adalah masa yang kemenangan ini ceria sikitlah pasal apa kita tahu yang bukannya senang untuk boleh berdaya ataupun kata yang janji-janji yang manis ini memang rakyat ini bukannya lagi mendengar-dengar lagi. So saya fikir dan kita ini insyaAllah lah akan bersama dengan BN bila-bila pun lah. So itu yang dah 46 tahun bersama mereka ini, bukan barunya parti ini. InsyaAllah. Apa yang mendorong KIMA untuk terus kekal setia bersama BN UMNO? Kita dapat lihat yang 46 tahun yang kita bersama mereka ini, mereka adalah kebolehan untuk mentadbirkan negara kita. Yang ada kepintaran dan juga kebolehan yang ada dalam ahli-ahli mereka yang boleh menerajui kerajaan ini bersama dengan ini, boleh jadikan menteri dan semua dia orang ada pengalaman yang cukup. Dan kita sudah lihat mereka daripada awal kemerdekaan dan lepas tu yang bila diwujudkan Barisan Nasional ini pun kita dah tahu kebolehan mereka dan kita boleh lihat sebarang perubahan akan berlaku kepada rakyat ataupun benda-benda yang boleh bagi yang kemudahan kepada rakyat ini hanya BN saja boleh buat. Itu kita dapat lihat. Ya, sebab kita ni setia pada mereka. Sebab mereka ini memanglah mereka dah buktikan pendirian mereka, bukannya cakap manis dah buat. Sebab mereka pun dah 48 tahun BN dah wujud dan kita dapat lihat kebolehan mereka itu dan sebab kita kekal kepada mereka. Dr. Sri, ubah topik sikit pas berkenaan dengan restoran Skandar, restoran Mamak, kekurangan pekerja. Isu ni masih lagi berterusan ke macam mana? Ya, saya dah beberapa kali pun dah utarakan dalam surat khabar dan juga dalam media pun saya dah sebut-sebutkan. Tapi tak tahu sampai hari ini cakap akan sampai hari ini pun kita tak boleh lihat lah. Tapi pasal apa sekarang ini yang kita tahu lebih kurang 20,000 restoran yang ada dalam Malaysia ini dan banyak dah gulung tikar dah. Pasal apa tidak ada pekerja untuk membantu nak buatkan perniagaan di situ. So ada yang orang yang ada 10 kedai itu dia kurangkan jadikan 3 ke 4 kedai saja. Pasal apa tak cukup pekerja. Lagipun 24 jam dia tak boleh jalan pun tak cukup. So banyak kali dah kita dah utarakan perkara ini kepada kerajaan untuk ambilkan tindakan ataupun buatlah sesuatu untuk membantukan yang pemilik-pemilik restoran ini. Tapi kita dapat lihat mereka ni banyak yang tumpukan kepada ladang-ladang, kilang ini. Tapi ini satu bidang ini memang penting pada kita. Pasal apa? Pelancong-pelancong nak datang daripada luar negara. Satu-satunya yang boleh bagikan makanan sampai 24 jam itu adalah kedai-kedai India Muslim. So itu sebab kita fikirlah pasal apa kalau menjejaskan perniagaan ini juga akan memberikan satu impak yang buruk terhadap negara kita kepada pelancong-pelancong yang datang. Pasal apa? Siapa yang buka 24 jam? Kalau you nak pergi ke hotel, kena fahamlah. Pukul 11 malam itu menu yang tertentu saja dia akan berhidangkan. Yang lain-lain semua mana ada kedai-kedai yang ada 24 jam untuk catering mereka. Pasal apa kita tahu waktu saya pergi ke luar negara. Waktu itu ada juga beberapa
orang daripada tempatan di situ itu dia borak pada saya. Dia kata bila kata makan saja Malaysia saja, mereka katakan nasi kandar, roti canai. Mereka sebutkan. Yang mana kan ini adalah yang apa tempat-tempat yang mereka kunjungi waktu mereka datang ke negara kita. So itu yang sebab kita katakan ini bukannya satu benda yang kita ambilkan senang saja kita bagi masa ke ini, tak adalah. Sekarang dia kena serius. Dia kena bagikan pekerjaan yang cukup untuk mereka mengendalikan perniagaan. Kalau tidak, satu hari ini akan jadikan satu masalah di negara. Sebab sekarang pun ramai dah gulung tikar dah. Dia tutup kedai-kedai. Banyak, even Kuala Lumpur boleh nampak. Beribu-ribu, bukan satu dua. Nah, kata orang ini sampai, kalau lagi-lagi lambat lagi, tak tahu apa yang akan jadi. Kalau dari segi macam pekerja tempatan, adakah mereka minat? Tak, biasanya benda-benda ini diutarakan oleh kerajaan pun. Dia kata kenapa orang ni fikir nak bawa orang asing, orang luar. Kenapa tak boleh bawa orang tempatan? Tapi orang tempatan ini dia suka kerja di McDonald, dia nak suka di KFC. Dia nak tanakkan kerja-kerja kotor-kotor. Macam kan ini restoran ni, tahulah ramai orang datang, dia cuci plate lah ini semua. Mereka tak gemar. So mereka pun cuba bawa orang tempatan, bagikan dia gaji yang tinggi. Mereka tempatkan mereka, tapi dia 1 minggu saja. Lepas tu dia orang hilang diri. Dia tak nak, dia lari. Dia tak makan kerja-kerja ini. So mereka dah cuba. Pasal apa? Ni pemilik restoran pun, kalau lah bisa kata dia ada orang tempatan, dia lagi suka. Pasal apa? Kos untuk menjaga mereka kurang. Kalau nak bawa daripada luar negara, dia kena bagi bukan saja makan, dia kena bagi tempat tinggal. Dia punya kesihatan kena jaga. Semua benda dia kena jaga. Banyak kerja untuk seorang pemilik kalau dia nak bawa orang daripada luar negara. So bukannya dia orang nak bodoh, dia nak bawa. Pasal apa? Itu dialah yang boleh ada. Bukan tempatan ini memang tak suka kerja dalam restoran. Terima kasih tu. Okey. Okey. Dari fizikal